Kita mesti kembali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Kita telah bincang mengenainya. Itulah penawarnya, jika kamu jatuh terjerumus, maka kutiplah ia balik. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah Al-Isra bahawa kami menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ia menyembuhkan apa yang ada di dalam. Ia menyembuhkan badan. Dan juga kita tahu Al-Quran boleh menjadi penyembuh untuk badan juga. Ia juga boleh menjadi ruqyah bagi tubuh. Oleh itu kita harus mengambil Al-Quran ini sebagaimana adanya, dengan seadanya. Dan inilah yang diketahui, Nabi Muhammad SAW, beliau dahulu menggunakan Al-Quran untuk menyembuhkan orang malah dari penyakit fizikal. Obat semata-mata tidak dapat menolong anda tanpa kehendak Allah pun. Saya tidak peduli berapa banyak yang anda makan. Ia tidak akan membantu anda jikalau tanpa izin Allah. Juga Nabi SAW, beliau biasa merenung makna kitab Allah. Selalu merenungkan ayat-ayat. Beliau kadang-kadang akan membaca satu ayat dan hanya memikir dan merenung akannya selama berjam-jam. Pada suatu ketika, beliau berdiri dalam solat pada waktu malam dan beliau hanya membaca satu ayat Al-Quran. Dan beliau tidak berganjak dari ayat itu sepanjang malam. Dia berdiri di qiyam sepanjang malam. Dia membaca satu ayat dan dia berhenti. Dan dia bertahan pada ayat itu sepanjang malam. Adakah anda tahu apa itu? Ia dalam surah Al-Ma'idah. Sesungguhnya jika engkau menghukum mereka, mereka hamba-Mu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya hanya engkau sahaja yang dapat mengampuni mereka. Engkau yang maha kuasa, yang maha bijaksana. Jadi, ini mengenai azab dan rahmat Allah. Tetapi ayat itu sangat penting bagi Nabi Muhammad SAW bahawa beliau merenungkan keseluruhan ayat itu sepanjang malam dalam solatnya. Merenungkan Al-Quran adalah sesuatu yang kita perlukan. Juga Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah An-Naba dan surah At-Takwir, 4 surah ini katanya menjadikan aku beruban sebelum waktunya. Kenapa? Kerana apa yang surah-surah ini maksudkan. Sekiranya kamu membaca 4 surah ini dan ia tidak akan menakutkan kamu dan menyebabkan kamu mengalami mimpi buruk, maka iman benar-benar lemah. Sungguh lemah. Beliau berkata, keempat surah ini menjadikan aku beruban sebelum sampainya masa aku. Kerana apa yang ada berada dalam surah-surah tersebut, ia sangat merisaukannya. Oleh itu, kita harus merenungkan makna Al-Quran. Sekiranya anda membaca surah seperti surah Al-Waqi'ah atau surah Al-Haqqah atau surah At-Takwir atau An-Naba, Amma Yatasa'alun, dan anda tidak menyedari apa khabar berita yang hebat itu, dan jika ia tidak menyebabkan anda gelisah, kemudian wallahi hati anda mungkin seperti meja ini, anda perlu mengerjakannya kerana surah-surah ini harus menakutkan anda. Serius, ini adalah perkara-perkara yang datangkan mimpi buruk. Stephen King dan mimpi buruknya pun tidak dapat lawan dengan apa yang sedang menunggu pada hari penghakiman. Kita perlu menyedari hakikat itu. Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala, dia menyimpulkan apa yang harus dilakukan oleh Muslim untuk mengatasi kekerasan hati terhadap Al-Quran. Dia mengatakan ada 2 perkara yang harus anda lakukan untuk mengubati hati anda melalui Al-Quran. Ibn Qayyim adalah doktor jantung. Dia berkata, pertama, anda perlu menggerakkan hati dari memikirkan perkara-perkara di dunia ini dan pindahkan ke tempat tinggal akhirah. Keluarkan hati anda dari kehidupan ini. Badan kamu boleh berada di sini, tinggal sini, tetapi letakkan hatimu di akhirah. Dan inilah yang kami tahu. Allah Azza wa Jal berfirman dalam Al-Quran, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. itu sesungguhnya utusan Allah adalah contoh yang indah untuk anda. Tetapi untuk siapa? Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhiratu wa zakarallaha katsiran. Bagi mereka yang harapannya dengan Allah dan di mana hari terakhir, dan mereka banyak mengingati Allah. Dia berkata, pindahkan hatimu dari dunia ini. Anda boleh meninggalkan badan anda di sini, tidak ada masalah, tetapi letakkan hatimu di akhirat. Dan kemudian fokuskan hati anda pada Al-Quran dan renungkanlah maknanya. Dan renungkan mengapa Allah menurunkannya kepada kita, mengapa Allah memberi kita Al-Quran ini. Cuba fahami sesuatu dari setiap ayat dan sapukan ia pada penyakit di hati anda. Dengan cara yang sama, anda sapu obat untuk luka. Terapkan Al-Quran di hati anda kerana ayat ini diturunkan untuk merawat penyakit jantung. Jadi insya-Allah anda akan disembuhkan dengan izin Allah.